Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Mecik Samsul Bari. Nombor metrik E202210303999. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang definisi, contoh komunikasi interpersonal dan juga perbezaan antara komunikasi interpersonal dan juga intrapersonal. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal ini adalah merujuk kepada proses komunikasi yang terjadi di antara kedua pihak atau antara dua orang dan lebih dalam suatu konteks hubungan personal. Komunikasi ini juga melibatkan tentang pertukaran informasi, emosi dan juga pandangan tersendiri antara individu-individu tersebut. Komunikasi interpersonal ini lebih fokus kepada interaksi yang terjadi dalam konteks personal seperti rakan sekerja, keluarga, pasangan dan juga kawan-kawan. Sebelum itu, apakah syarat untuk sesuatu komunikasi itu dilabel sebagai komunikasi interpersonal? Syarat untuk terjadinya komunikasi interpersonal ini adalah adanya dua orang atau lebih yang saling menyedari kehadiran masing-masing antara satu sama lain, wujudnya pertukaran pesan dan berbentuk verbal atau non-verbal. Jadi apakah contoh komunikasi interpersonal ini yang boleh digunakan dalam kejulatian sukan? Contohnya seperti pertukaran informasi, di mana komunikasi interpersonal ini boleh digunakan untuk pertukaran informasi yang berkait dengan strategi permainan, taktik. Contoh yang kedua pula bagi mewujudkan kerjasama antara rakan sepasukan, kerana komunikasi interpersonal ini boleh digunakan untuk membentuk strategi dan bekerja secara berkumpulan dengan baik tanpa terjadinya perselisihan faham antara satu sama lain. Komunikasi interpersonal ini juga boleh digunakan untuk memotivasikan seorang atlet. Sebagai contoh, rakan sepasukan atau jurulatih memberi kata-kata semangat dan juga menaikkan moral seseorang atlet yang ingin bertanding dalam sesuatu pertandingan. Secara ringkasnya, komunikasi interpersonal ini juga penting dalam kejulatian sukan kerana ia dapat membangunkan hubungan antara rakan sepasukan dan juga antara jurulatih dan juga anak buahnya. Perkara ini juga dapat memainkan peranan dalam mempengaruhi motivasi dan kerjasama antara rakan sepasukan dan juga jurulatih untuk membentuk satu pasukan yang berjaya di peringkat yang tertinggi. Antara perbezaan yang terdapat di antara kedua-dua komunikasi, iaitu komunikasi interpersonal dan juga intrapersonal, adalah komunikasi interpersonal ini adalah melibatkan antara individu-individu dalam konteks personal seperti rakan sekerja, keluarga, kawan-kawan. Manakala komunikasi intrapersonal ini adalah memfokuskan lebih kepada internal yang terjadi dalam fikiran seseorang individu. Perbezaan yang kedua pula adalah dari segi bilangan individu, di mana komunikasi interpersonal ini memerlukan dua atau lebih individu untuk berinteraksi, manakala komunikasi intrapersonal melibatkan individu seorang diri dan berlangsung di dalam fikiran. Yang ketiga pula adalah komunikasi interpersonal ini adalah bertujuan untuk bertukar-tukar informasi, emosi dan pandangan antara individu dengan individu yang lain, manakala komunikasi intrapersonal ini adalah lebih kepada dialog dalaman, pemikiran dan refleksi dalam fikiran seseorang individu itu sendiri. Secara ringkasnya, komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal ini mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam kejulatian sukan dan berfungsi untuk meningkatkan taraf dan performa sesebuah pasukan atau seseorang individu untuk mencapai kecemerlangan di peringkat yang tertinggi.